kita setakat ni kita dah sampai ke training yang ke-7 sepanjang tempoh MCO yang ketiga ni. So ini adalah sambungan daripada sharing pada minggu lepas berkenaan dengan property tu. So minggu ni minggu kedua lah. Okay. So last week kita banyak tentu pasal kita punya profile, macam mana nak customize menu semua, mortgage, DSR, legal fees, stamping fees dan sentuh dan property lah, property yang berkenaan dengan projek, subsidi dan juga rental. Okay. So hari ini kita akan fokus kepada ERP 213 yang lebih pada tumpuan pada e-form lah. E-form ataupun macam mana kita nak handle kita punya case berkenaan dengan jualan, kita punya kalau untuk leader berkenaan dengan overriding dan juga macam mana manage agent-agent yang di bawah kita lah. Right? Dan sekaligus how to handle kita punya commission dan juga kita punya voucher. Okay, tanpa berlengah lagi untuk memulakan majlis kita mulakan dengan dua kitab Al-Fatihah. Bismillah. Okey, Encik Nizam, saya persilakan untuk memulakan majlis ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Fazal Abang Fazal. Okey, boleh dengar tak suara saya dengan jelas atau sangkut-sangkut ke? Boleh boleh dengar suara saya dengan jelas? Okey, terima kasih. Alright. Okey, saya terus share lah. Kita terus share kita punya presentation hari ni. Okay, saya harap kita boleh dapat lebih kefahaman Okay. Kepada yang download, kepada yang menggunakan dekat handphone pun boleh, kalau nak gunakan dekat laptop pun boleh dekat desktop. Okay, kalau dekat desktop, kalau kita tengok dekat atas ni, ni dia punya link dia lah. Okay. mlp.erp213.com/login.html. Tapi bila you all dah gunakan dekat desktop, nanti you all punya account yang dekat handphone tu dia akan log out. So kena log in balik lah. Dia tak boleh double. Okay, so ni hari ni saya share dekat laptop supaya dia nampak lebih besar. Okay, hari ni kita belajar tentang ERP. Okay, kalau kita menggunakan laptop tadi dia akan terus kepada ERP, dia tak melalui handphone lagi. Okey, siapa yang belum jelas macam mana nak pergi kepada ERP ni, atau semua dah tahu yang macam minggu lepas saya ada guide, kita klik dekat ERP tu, so dia akan masuk yang sini lah. Okey, so kalau kita tengok di bahagian sebelah kanan ni, di bahagian sebelah kanan ni dia ada list. Okey, kalau siapa yang tak ada nampak tu, keluar tekan dekat menu sebelah atas sekali tu. Belah atas kanan boleh tekan. Mungkin dia keluar macam ni kan. So tekan dia akan keluar menu. Okey, so menu ni hari ni saya akan cuba go through satu persatu, mudah-mudahan kita boleh lebih mudah untuk menggunakan sistem ni lah. Okey, so dekat atas sekali ni adalah dashboard. Dashboard ni kira macam kita punya summary of kita punya pencapaian, commission kita punya total sales, dia lebih kepada summary lah dekat depan, lebih kepada achievement. Okay, so ini saya tak nak sentuh banyak. Okay, untuk property ni macam last week saya ada inform, kalau dekat ERP ni, property ni adalah internal, so kita tak boleh share. And then kalau kita tengok dekat sini, kita boleh download ataupun kita boleh masukkan listing property yang kita nak jual tadi tu dalam My Property. And then bila kita masukkan, dia akan automatic masuk ke dalam, bila kita dah submit, masuk ke dalam property wall. Okay, property wall ni adalah kita anggap dia macam sebagai property bank. Okay,
So JB, KL, Shah Alam semua akan masukkan masing-masing punya listing daripada My Property. Dia akan masukkan ke dalam property wall. Okey, untuk Johor Bahru, kalau kita tengok untuk Johor Bahru, kalau saya klik dekat My Property okey, ni tadi saya beritahu macam mana nak masukkan lah. So just plus, okey, plus new dekat sini. So kita masukkan detail, everything. Nanti kita akan masukkan gambar. Habis semua dia pergi save, dia akan pergi gallery and then terus submit. So very simple lah, tak? Very straightforward. Tak ada apa yang susah dekat sini lah. Just you kena key in, masukkan detail-detail macam you all masukkan dekat iklan kalau biasanya dekat mudah.com tu. Dia simple. And then bila kita dah key in tadi, dia automatic akan masuk ke property wall. Okay, so bila saya klik property wall dekat sini, okay, dekat sini ada listing-listing yang telah dimasukkan. Kita tengok bahagian kanan tadi ni. Okay, saya klik menu ni, saya buangkan menu so kita boleh nampak kat sini. Alright, so yang di bahagian atas tu, nama nampak tak? Siti Sazwani. Okay, ini adalah agent yang account dia tadi tu, ID dia tu, yang dia masukkan dekat dalam My Property. So this is the person lah. Okay, so detail macam saya cakap tadi lah. Once you dah masukkan dekat My Property, dia akan keluar kat sini dan gambar hanya 3 je dekat dalam ni. Okay, so bila berminat, boleh contact person in charge yang ada dekat sini. Just klik nombor telefon atau WhatsApp yang ada dekat sini. Okay, very simple. Alright, jadi bila Johor Bahru pula, okay, untuk Johor Bahru, kita dah standardize kan untuk memudahkan. Alright, jadi Akila akan key in kan listing yang sebelum ni kita masukkan dekat dalam Google Drive. So Akila akan masukkan semua listing tadi tu dekat dalam ni dan you all boleh tengok lah. So bagaimana you all nak cari? Okay, kita dah buatkan satu standard title dekat sini. You all just type JB saja. JB, okay, lepas tu you pergi bawah dekat title ni okay, dekat bahagian title. Alright, pergi bahagian search terus. Okay, pergi search. Alright, so kalau sekejap. Tapi okey, kena type huruf besar. Kalau tak salah saya huruf besar tadi saya type. JB. Okay, search. Tak keluar pula. Sepatutnya keluar sebab tadi saya dah try. Oh, okay, sorry. Okay. Okay, bila kita klik JB tadi ni, okay, kita kena enter dia supaya kita nampak title yang kita nak search tadi tu. Okay, tak kisah kalau kita nak type JB huruf kecil ke, JB huruf besar ke, kita enter dulu. Okay, dia akan keluar button macam ni. Nampak tak? Ada button X dekat situ and then kolom JB tadi tu dibirukan. Then kita terus pergi search. So kita dah boleh nampak ni. Kita dah boleh nampak semua title listing daripada JB dia keluar dekat atas di sini. Kat sini adalah Raja Nur Akila ni. Okay, kita punya admin yang masukkan. Jadi untuk person in charge ataupun vendor agent boleh tengok dekat bawah sekali ni. Boleh tengok dekat bawah. Okay, nampak tak agent vendor. So katalah rumah yang kita iklan tadi ni, okay, you all nak dapatkan detail dia, you all boleh PM masing-masing lah. Okay, macam bawah ni, okay, kita tengok bahagian see more tu, okay, agent vendor Laila, macam tu lah. Okay, ni untuk JB, khusus untuk JB je. Kerana apa? Kita nak mudahkan listing tadi tu. Jadi agent tak perlulah pening kepala lagi untuk nak key in everything kan. So agent yang direct dengan vendor tadi tu just communicate dengan team manager. Tapi practically dekat Johor, kita memang dah masukkan dekat dalam satu Google Drive, kita punya property bank. So after this, lebih mudahkan you all dah tak payah lagi pergi cari property bank Google Drive listing dekat dalam Google Drive. You all boleh search dekat sini. Okay, type JB and then you all dah boleh search lah. Okay, listing-listing yang ada dekat JB kat sini. Alright. Okay, saya teruskan Okay, so kita pergi pada menu balik. Okay, untuk property wall dengan My Property. Okay, ada soalan tak? Saya stop dulu dekat sini. Okay, untuk property wall dengan My Property. Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan,
Okay, kalau tak ada soalan, kita goes to project. Okay, project, untuk button project ni, macam mana nak buka ERP 213 di desktop. Okay. Saya keluar balik Saya keluar balik, dia ada link dia. Okay, tengok dekat atas ni. mlp.erp213.com. Dan nanti dia akan keluar you punya ID dengan password kat bawah tu. So kena masukkan you punya ID tu bermula daripada nombor telefon, bermula daripada huruf 6. Okey, lepas tu password tadi tu kalau belum pernah masukkan melalui desktop, kena type 123 dulu. Lepas tu nanti dia suruh tukarkan password lah. Muhammad Alif, faham jelas Muhammad Alif. So ni dia punya ni, macam mana nak buka di desktop, saya tak dapat. Dia error. Kalau tak boleh masuk MLP, cuba type HTTP. Dia ada certain laptop tu, dia just boleh type MLP. Ada kena type full dia punya link. HTTP, https lepas tu /2, lepas tu www. Cuba tengok yang dia punya link tu penuh ataupun half lah, tengok. Macam saya terus boleh type mlp.erp.com. Try lah, tengok yang ada yang laptop yang kena full, ada yang tak. Okay. Alright, dapat Okay. So project ni adalah untuk listing daripada pemaju perumahan lah. Okay, dia similar dengan property 213. Okay, dia similar dengan property 213. Cuma mungkin dekat dalam ni listing ni adalah tak ada dekat Johor Bahru lah. Semuanya dekat area KL dengan Shah Alam. Okay, ni project ni adalah new property untuk development project. Okay, ni saya skip, dia berkaitan dengan project tadi tu lah. Untuk nak tengok saya skip dia, everything kat sini pun boleh tengok dekat property 213 Okay, then dekat sini agent. Okay, saya go satu persatu So kalau ini you all punya ERP, so agent you all akan ada dekat dalam ni lah. Okay, sini saya punya ERP. So ni adalah agent yang under Johor Bahru, yang diberikan ID sebanyak 21 orang. Satu orang je lagi belum masuk atas faktor teknikal. So ni saya dah kenal pastilah. Jadi okay, kalau ID tadi ID you all, so bawah you all tadi you all boleh nampak display you all punya team lah. Alright, so kita goes to yang e-form. Okay, ini saya minta you all ambil perhatian sikit sebab yang ini sangat-sangat teknikal. So saya nak pergi lebih detail. Saya harap you all kena bagi fokus sebab benda ni sangat penting, terutama bagi yang mengenalikan urusan jual dan beli. Okay, right. So dalam e-form ni dia ada booking form, dia ada co-broke letter. Okay, siapa yang tak nampak e-form ni? Okay, semua jelas tak? Boleh nampak tak button e-form? Okay, boleh nampak Okay, kalau tak ada mesej, saya anggap tak ada co-broke. Okay, mungkin you all kena log out balik and then you all kena log in balik sebab co-broke ni baru ditambahkan semalam. So kena log out, kena log in, kena ni balik. Okay, alright. So kita pergi pada booking form. Right, so booking form, bila kita klik booking form, okay, kalau kita tengok dekat sini, kalau nampak yang ada dekat skrin ni, okay, saya buang menu ni Okay, so kalau kita tengok apa yang telah dipaparkan dekat sini, ada perasan tak? Ada draft, ada submit, ada void. Okay, ini maksudnya form-form yang kita buat dah siap, kita dah buat, so dia akan terpapar di sini. Maksudnya form-form yang kita dah buat tadi lah. So ada topik, ada case kat sini lah, authorization letter, offer letter, authorization letter. Okay, jadi dekat sini, ini adalah form-form yang kita dah buat. Okay, so sekarang kita nak buat baru, so saya akan masukkan hari ni macam mana kita nak buat form tu. Okay, dekat booking form ni, dekat e-form ni, dia ada dua form yang berkaitan. Okay, satu form adalah offer letter. Okay, nampak tak?
Okey, satu form adalah offer letter, iaitu borang untuk kita borang offer letter untuk pembeli. Maksudnya bila pembeli tadi nak bayar booking, bila pembeli tadi nak masuk loan dah bayar booking, dia kena sign offer letter ni. Alright? Jadi bila mana nak guna offer letter? Apabila kita ada pembeli. Bila kita ada pembeli saja, wajib kita minta dia sign offer letter tadi. Benda ni sangat penting sebab bila tak ada sign ni nanti kita akan susah kemudian hari. Alright. Jadi bila pembeli tadi tu nak bayar booking, okey, dan dia bersetuju dengan rumah yang dia nak beli tadi tu, dia akan bayar booking kan. So kita dah boleh prepare offer letter ni dan boleh hantar. Nanti saya guide macam mana nak hantar. Okey, ni adalah offer letter. Alright, dan di dalam offer letter tadi ni pun penjual akan menandatangani sebagai acknowledgement, mengatakan rumah beliau sudah ada pembeli. Okey, this part sangat penting. Kita nak maklumkan pada penjual apabila kita dah dapat pembeli. Okey, macam mana kita nak maklumkan pada penjual secara black white, inilah dia. Ni maksudnya acknowledgement untuk penjual yang kita dah dapat pembeli. Okey, dan authorization letter pula adalah pelantikan jualan kepada penjual, yang mana jika kita dapat ada nak jual rumah, okey, so kita kena dapat pelantikan daripada penjual tadi tak. Itu adalah lebih bagus lah, sama ada pelantikan eksklusif ataupun general. Itu nanti saya explainkan. Okay, so dua form ni yang berkaitan. Okay, so kita pergi lebih deep. So kita nak prepare. Okay, saya back balik saya back balik. Right. So saya back balik, kita tekan new macam saya kata tadi, saya come back balik semula. Bila kita pergi dekat menu, kita tekan booking. Okay, ini adalah form yang dah siap. Okay, sekarang ini adalah form yang kita nak buat baru. Contoh sekarang bila kita ambil situasi yang pertama adalah situasi penjual dulu. Okay, alright, situasi penjual. Bila ada penjual yang nak jual rumah, okay, pelantikan tadi tu perlu ada black and white kan. Okay, so kalau you all perasan, dekat bahagian tepi ni, nama tulisan-tulisan ni warna merah. Merah ni maksudnya you all wajib isi. Kalau you all tak isi, maksudnya dia akan tak boleh submit, dia tak boleh save. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini, date kita boleh tukar. Memang kalau tengok error dia dekat situ, dia ada palang tak boleh tekan kan. Tapi sebenarnya kita boleh tukar. So katalah kita nak buat pelantikan tu pada hari besok. So kita boleh klik 13 hari bulan. Alright. Form type. Okay, dia ada sales, dia ada rent. Okay, oleh kerana penjual yang melantik kita untuk nak jual, kita tekan sales lah. Kalau rent, kita tekan rent. Okay, booking form tadi kita kata adalah penjual, so authorization letter. Okay, penjual untuk melantik kita, okay, borang authorization letter ni yang beliau perlu tanda tangani. Okay, jadi appointment type tadi tu, okay, ini yang saya maksudkan tadi. Okay, beliau melantik kita secara eksklusif atau general. Eksklusif ni maksudnya beliau tak boleh melantik mana-mana ejen dalam tempoh yang diberikan lah. Okay, general ni maksudnya beliau boleh melantik. Dan maksudnya bukan kita saja yang dilantik, dia akan lantik pada ejen lain. Okay, jadi ada masalah di situ bila ada ejen lain yang menguruskan. So akan ada satu isu nantilah bila kita dah dapat pembeli, tiba-tiba ejen lain dah dapat pembeli juga, so benda tu akan jadi masalah. Kita berikut lah. Biasanya saya lebih suka pada eksklusif. Kalau general, biasanya saya educate pembeli tadi tu, kita cuba dapatkan eksklusif. Okay, faham maksud eksklusif? Maksudnya kita sahaja yang diberi pelantikan secara eksklusif ni lah, dan dia tak boleh melantik orang lain dalam tempoh yang diberikan. Okay, sales type dekat sini, kalau kita nampak kat situ ada 3, sales, project, auction. Okay, so kita ambil sales. Sales ni maksudnya sub-sale ataupun second hand house. Project ni maksudnya pemaju rumah baru. Okay, auction ni adalah lelong lah. So kita pilih sales. Okay, alamat kita kena masukkan Okay, contoh sekarang ni saya terus masukkan. Okay, tak maulah nanti ada bertindan. Saya masukkan dekat sini Taman Kempas. Alright, simple je. Okay, patutnya penuh lah Okay, jadi nama dekat sini kita letak kat sini nama Syahrizal. Nama penuh Okay, ni saya ambil simple je. Okay, tapi bila you all nak masukkan kena nama penuh, IC semua kena betul. Okay, saya just buat contoh supaya you all nampak lah macam mana pergi dia tadi.
Okey, nombor telefon owner kita boleh letak, kita boleh tak letak. Macam saya kata tadi, sebab bila dia button dia merah, maksudnya kita kena letak. Okey, tapi kalau macam ni, kita pun boleh letak, kita pun boleh tak letak. Okey, tapi saya lebih prefer saya tak letak lah. Okey, sebab benda ni ada isu takut nanti bila ada nombor telefon owner, bila buyer nampak, so buyer direct pada owner, kita pun tak ada commission kan. Benda tu biasa berlaku. Okey, sebab tu ini antara sebab lah yang kita biasa kena lah dekat sini. So, kalau saya tak letak lah owner contact number. Okay, so kalau owner tadi tu lebih daripada seorang, ada 2 orang, kita boleh masukkan 2 orang. Okay, dengan contact sekali kalau kita prefer lah. Tak ada masalah, nak letak boleh, tak letak boleh. So, owner witness adalah kita, so letak nama saya, okay, IC number, alright. Okay, lepas tu dekat sini rent code. Okay, rent code ni maksudnya rent number real estate negotiator lah, sendirilah. Okay, agent tadi tu. Okay, nampak owner witness IC kita punya rent. Okay, lepas tu owner witness contact, kita punya contact number. Okay, kita letak lah kita punya contact number. Okay, kalau tadi ada 2 owner, maksudnya witness pun kena ada 2. Okay, and then rent pun kena masuk yang sama lah. Okay, alright. Harga rumah dekat sini kita letak, contoh saya letak kat sini RM500,000. Okay, down payment, katalah let's say kita letak persen. Nampak kat bahagian tepi tu ada bulatan dalam kolom tadi, persen. Maksudnya contoh kita ambil 1%. So 1%, so balance day ni maksudnya bila 1% sebagai down payment, balance dari 91% tu selama berapa hari. Biasanya kalau transaction, katalah kita letak kat sini 120 hari, okay, bersama 4 bulan ataupun kita letak 6 bulan, tak ada isu. Okay, kita just convert je tarikh hari tadi tu. So earnest deposit kita bayar berapa? Okay, down payment dengan earnest deposit maksudnya apa? Down payment ni yang kita bayar masa dekat sales purchase, masa dia sign sales purchase agreement. Earnest deposit ni akan pembeli bayar semasa booking. So earnest deposit. Jadi let's say kalau kita buat kat sini, customer bayar earnest deposit let's say 0.5, maksudnya separuh lah. Okay, let's say ni just let's say je. Persen ni you all boleh divide kan. Bagaimana cara, macam contoh kalau just bayar earnest deposit 1,000, bagikan 500,000 kalikan 100. Satu maksudnya lah. So ni saya letak 0.5%. Okay, commission kita ambil kat sini. Okay, untuk kita charge dekat owner let's say 3.18%. Okay, anggaran lebih kurang 500,000 kali 3.18%. Okay, 15,900. Alright. Okay, cukai adalah sebanyak 6%. Okay, jadi dekat sini cukai yang dikenakan adalah 954. Okay, maksud cukai ni apa? Maksudnya dekat sini daripada commission yang kita charge tadi tu sebanyak 954 akan ditolak kepada cukai kepada kerajaan. Okay, jadi balance saja yang kita agent boleh claim lah. Yang 6% tadi tu akan dibayarkan kepada kerajaan. Okay, grace period, maksudnya dekat sini, grace period ni adalah sama macam yang kita minta tempoh tadi tu, yang 120 hari balance day tadi tu. Okay, grace period. Alright. So, interest late charges selepas 120 hari. Maksud dia dekat sini, okay, kalau selepas 120 hari, penjual tak dapat miliki, ni lebih kepada SPA lah, tapi just untuk note kita lah. Lepas daripada ni, penjual boleh charge pada pembeli 8%. Okay. Jadi saya letak kat sini standard ikut pada agreement, sales purchase agreement lah. Okay, eksklusif dekat sini kita letak terpulang pada kita. Okay, sama ada kita nak letak 3 bulan, 4 bulan, bergantung pada perbincangan dengan penjual. Okay, kena fahamkan beliau lah. Maksudnya beliau tak boleh melantik, menjual kepada orang lain lah dalam tempoh ni. Okay, detail ada dekat dalam form tadi tu lah. Cuma apa yang kita kena faham tadi tu, dia kena baca lah dekat situ. Maksudnya ini adalah pelantikan secara sah. Okay, contohlah dengan COVID ni kita ambil lah, mungkin kita boleh minta 5 bulan dalam tempoh tu. Okay, exclusive from. Okay, just click. Kalau nampak kat sini ada arrow, ada logo, tak boleh klik kan. Okay, tapi ni you all klik je. Okay, you all klik je. Okay, akan keluar kalender. Contoh sekarang ni kita nak 13 hari bulan kan. Okay, ni ada special and condition. Okay, kalau ada term-term lain yang mungkin penjual ataupun kita nak bersetuju, kena letak, boleh letak lah kat sini. Then dekat bawah tu ada button save. Okay, kita tekan save.
Okey, dah siap. So kalau kita tengok dekat sini, okay, saya buang menu ni dulu bahagian tepi tu, so kita nampak lebih penuh lah kat sini. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, okey, ada borang dekat sebelah sini yang kita boleh lihat, kita boleh check dulu. Kita boleh check dulu So tengok kita boleh check sampai ke bawah, kita boleh check. Then apa yang kita type tadi tu, owner nama Syarizal, okey, IC number dia, okey, telefon number kita tak isi, tak keluar, okey. Right, date kat sini, kita tinggal date saya rasa. Okey, so nampak tak, bila kita check, kita boleh tengok apa yang kurang. Okey, so betul, alright. Agent fees dah masuk, create eksklusif, bukan general basis. Okey, so earner deposit 5%. My on behalf 0.5%, sorry. Okey, so date kat sini tak ada date. Right, so kita boleh, apa kita kena buat? Okey, kita pergi dekat edit kat sini. Okey, kita klik edit kat sini. Okey, saya faham kenapa tak masuk date, sebab kita baru save. Kita belum pergi submit lagi. Kita baru save. Okey. So ada soalan tak? Sebelum saya goes to next. Kita save dulu. Saya tambah sikit lah. Cik Rizal. Berkenaan dengan deposit tu, kena maklumkan dekat rem ni, sebab game lain dengan JB lain tau. Betul. So jangan tak learn ni. Bila kalau dekat KL macam mana bang? 1% kan? Ini masalah 3%. Okey. So ikut kepada branch masing-masing Ini saya ambil contoh adalah dekat Johor Bahru. Okey, dekat Johor Bahru, tapi kalau Shah Alam dengan KL kena ikut standard lah. Kalau tak salah saya, standard mesti 3.18 kan? Sebab kat situ ada agent fees kan? Betul. Kalau standard memang kena deposit 3.18, sebab 3.18 tu nanti kita nak claim agent fees semasa pembeli terima deposit tadi tu, kita terus auto deduct kat situ. Okay, tapi dekat Johor Bahru game dia lain sikit. Game dia lebih fleksibel sikit lah. Okay, terima kasih Cik Fazan. Okay, so dekat sini kalau kita lihat kat sini di bahagian atas tadi ni, bila kita dah save, kita dah check dekat sini, dah save. Okay, dia ada date. Dia sebenarnya ada date. Okay, dia dekat atas tu, nampak tak? 13 bulan 8. Dia ada date ni. Alright, saya tak perasan. Bukan date yang sign kat bawah tu, yang ini. Okay, ni adalah date borang tadi tu. Okay, macam mana kita nak hantar kepada penjual tadi tu? Macam mana penjual tadi tu nak sign? Okay, so pergi dekat bahagian atas ni. Okay, nampak tak? Dekat bahagian atas ni. Ada owner Syarizal, ada owner witness, nama kita, agent lah. So ada button dekat bahagian, alhamdulillah, button dekat bahagian kanan tu ada arrow untuk forward. Okay, just klik je. Okay, nampak button ni Okay, just klik je. So dia akan keluar satu link kat sini. Alright. So ada copy button dekat link ni. Okay, just klik button ni. Okay, dia akan keluarkan warna ni. Okay, bila dia dah keluarkan warna ni, maksudnya dia dah copy. So kita pergi dekat WhatsApp. Alright. Kita goes to WhatsApp. Okay, so sekarang ni saya klik, contoh sekarang ni saya klik dekat okay, saya nak klik kat siapa ni? Bos. Okay, saya klik kat bos lah. Alright. So dekat sini kita paste dia. Okay, kita paste dia. Kita paste dekat bahagian untuk kita nak type tadi tu, kita paste. Okay, dia automatic akan masuk sini dan kita send. Okay, so daripada sini, anggaplah yang sekarang penjual dah dapat. So kita kena cakap dengan penjual, you klik je link tu, automatic dia akan keluar. Nampak tak?
Automatik dia akan keluar. Okey, minta dia baca. Kalau dia tak faham, kita kena fahamkan lah, kena explain dengan dia detail-detail dekat sini. So nama dia dekat sini minta dia check, IC dia semua minta check, okey, alamat semua minta check apa semua kan. Okey, bila dah check cakap dengan dia, minta klik dekat bahagian confirm bawah tu, ada button confirm. Okey, klik button confirm ni. Okey, keluar tempat untuk dia nak sign. So dia just sign je. Okey, sorry So kita klik lagi sekali, dia just sign. So sekarang contoh dia dah sign, dia tekan submit. Bila dia tekan submit, automatic sign dia tadi tu akan keluar dekat bahagian nama dia. Setiap link tadi tu mewakili penanda tangan ni tadi. Penanda tangan tadi lah. Okay, so bila dia dah sign, just leave it je. Cakap dengan dia, okay, dah sign tak apa. Bila dah keluar je nama tanda tangan dia tadi, just leave it. Cakap dengan dia, okay, so kita buat kerja yang kedua tadi tu. Kita pergi dekat mana tadi? Oh, ERP. Okey. Kita pergi dekat ERP balik tadi tu kan? Okey, kita klik kita punya plug. Okey, kita klik kita punya forward, kita klik. Okey, dia keluar button yang sama, belum color, so kita tekan copy. Okey, menandakan link tadi tu dah copy bila dia ada color, dia ada warna. Okey, so kita pergi kepada WhatsApp balik semula. Okey, so kita paste. Contoh sekarang ni adalah penjual. Contoh sekarang kita lah. Okey, kita. So kita kena ambil, kita paste pada kita. And then kita forward. Then kita buka. Sekejap Oh, dah keluar. Lambat. Internet saya slow agaknya. Okey, so tadi yang kita dah buka tadi tu, maksudnya selepas penjual tanda tangan, so kita pula tanda tangan. Ni adalah link kita lah. Okay, so kita tanda tangan. Okay. So, alright. Dah keluar. Okay, dah keluar. And then, kita boleh print. Nampak tak dekat sini? Kita boleh print. So, kita tekan kat sini print. Alright, nampak tak bahagian atas tu kita boleh download ataupun kita open file. Then kat sini kita boleh print lah, kita boleh save, kita boleh print. So sekarang dah jadi pada hard copy, soft copy. So daripada sini kita nak hantar pada owner pun boleh sebab kita dah save tadi kan. Alright, dan kita pun boleh print. So tak ada isu lah kat sini, senang. Okay. Soalan? Boleh print walaupun ejen COA tak ada app ni Ini bukan COA. Ini kita authorization to sell dulu. Belum COA lagi. Ini bukan borang COA Ini borang authorization to sell. Maksudnya kita dilantik direct daripada penjual. Okay, ada soalan tak? Saya nak pergi next. Alright. Kalau tak ada, okay. So, apa yang kita tengah buat tadi ni, kat mana dia pergi? Okay, kita pergi pada menu tadi ni. Kita klik e-form. Okay, kita klik e-form tadi ni. Kita klik booking form. Okay. So, nampak tak? Taman Kempas dah masuk dekat draft. Okay. Nizam tak ada share lah Nizam. You dah keluar ke? Tak ada share. Sekejap saya. Oh, mungkin tadi saya keluar box. Kejap. Saya join balik. Siapa boleh terkeluar Sorry. Sekejap ya. Okey bos. Saya dah masuk tak? You dah masuk tapi belum share. You kena share balik. Okey, saya dah share. Okey, boleh nampak tak? Dah okey. Alright, okey. So, borang tadi dah nampak tak? Borang tadi nampak Bos, borang tadi yang saya present nampak tak? Borang tadi nampak tapi dah tak ada. You kena masuk balik tu, draft tu. Okey, alright. So, kita pergi okey, bila kita dah siap tadi tu, kita boleh print dan kita boleh save dan kita boleh share juga dengan yang kita save tadi tu.
kepada penjual tadi tu. Okey, bila kita dah siap, dia akan masuk dekat folder hadapan sekali booking form tadi ni. Bila kita klik booking form, dia akan masuk kita punya tempat simpanan pertama. Maksudnya dia belum complete lagi. Kalau nampak kat sini bahagian draft kan, okay, dia belum complete. So kita boleh buka untuk kita tengok dan kita boleh edit balik semula. Nampak tak? Dan untuk form ni, dia ada time limit tau. Kalau tak salah saya, tu hari saya buat lebih kurang 1 jam je. 1 jam bila kita send, bila owner tadi tu tak sign, saya kena copy balik semula link ni, saya kena hantar balik yang baru. Pasal link tadi tu dah dia tak boleh buka. Benda ni bila kita hantar, kita kena cakap dengan penjual yang link tadi ni dia ada limit dalam 1 jam. So you kena sign cepat lah. Okay. Tapi kalau link tadi tu habis tempoh dia, tak ada masalah sebab bila you dah save, dia akan pergi dekat booking form tadi ni. Okay, you dah save, dia pergi kat booking form. So klik dia form ni. Alright, so link tu tadi hantar je balik semula. Buat benda yang sama macam tadi kita buat. Ni form dia lah. Okay, ni form dia. Okay, ada soalan? Alright, ada soalan tak? Senang kan? Alright. So, okay, macam saya kata tadi, kena faham yang ini adalah tempat simpanan sementara dia. Sementara dia nak pergi kepada submit. Nampak tak? Yang ini adalah submit. Ini nanti saya maklumkan. Cuma apa yang saya nak cakap sekarang ni, apabila kita masuk authorization to sell, dia belum lagi pergi kepada bahagian satu kolom lain yang kita nak finishkan dia. Alright. So, kita dah selesai authorization to sell. Okay, sekarang ni bila kita ada pembeli pula, contoh rumah tadi tu ada pembeli, dia dalam dua keadaan. Satu keadaan, kita punya tim sendiri yang menjual rumah tadi. Maksud dia, kalau kita punya tim sendiri yang tim kita tadi yang jual rumah tadi, kita boleh ambil daripada authorization to sell tadi ni. Maksudnya kita tak payah pergi booking form, kita terus kena buat new, tak payah. Okay, tapi kalau rumah tadi ni dijual oleh tim lain ataupun ejen lain, beliau kena mulakan form baru, tapi beliau boleh ambil link yang diberikan tadi tu. Maksudnya pihak penjaga owner kena alert benda ni. Pihak penjaga owner, maksudnya ejen vendor kena alert benda ni. Bila you all dah buat authorization to sell, you all kena faham yang dia ada kod. Dan kod tadi ni mesti dimasukkan dekat dalam offer letter yang kita dah dapat pembeli tadi. Okay. Kena faham Maksudnya kod offer letter dia ni, okay, kita klik new Kita klik new. Okay, dekat sini bila kita ambil form offer letter, dia ada satu kolom kalau perasan dekat sini, authorization letter. Ni yang saya kata tadi. Maksudnya jika rumah tadi tu ada authorization letter, you all kena type dekat sini ataupun you boleh cari. Nampak tak? Kita ada satu authorization letter yang daripada saya punya account, saya punya ID. Jadi senang lah. So, bila saya yang buat, saya direct owner, maksudnya di dalam ID saya ada form ni. So, saya just klik je. Ataupun kita boleh guna pakai daripada ATS form tadi tu. So, mana-mana boleh. Cuma yang kena alert kat sini, kalau rumah tadi ni dijual oleh ejen lain dan ejen tu tak ada ID ni. So you kena beritahu dia, okay, tolong key in ID ni, masukkan dekat authorization letter untuk you punya offer letter. Benda ni penting sebab jika you all buat tak masuk, macam contoh sekarang ni, you boleh pilih none, you juga boleh pilih none. Okay, tapi bila authorization letter tadi tu wujud, maksudnya rumah tadi ni ada pelantikan jualan. Dan rumah tadi ni ada pelantikan untuk menawarkan penjualan kepada pembeli. Jadi form tadi ni dia kena synchronize. Sebab tu dia kena linkkan dengan authorization letter. Tapi kalau rumah tadi ni tak ada authorization letter, maksudnya kita masuk listing, tapi oleh kerana listing tadi tu penjual tadi tu tak nak melantik kita sebagai ejen, cuma dia bagi semua orang jual, and then oleh kerana kawasan tu adalah kawasan port area, kita tolong jual dan kita dapat pembeli. So kita kena prepare offer letter tadi. Kita kena prepare offer letter kan. Cuma kemudian mungkin kita, tapi walau macam mana sekalipun, bila dia bersetuju, dia kena buat
kita kena buat juga form authorization letter. So by hook or by crook, pada saya authorization letter tu memang kena buat. Cuma buat kemudian selepas offer letter dibuat ataupun buat dahulu. Okey, ada soalan tak? Ni macam technical sikit. Saya kena fahamkan dulu supaya you all tak salah buat form. Bila you all tersalah buat form, nanti dia akan efek dekat sale. Jadi sale nanti akan bertindak. Dia akan ada dua case. Jadi ni yang buatkan nanti you all punya report pun tak betul lah. Okey, saya ulang sekali lagi Senang je, simple je. Okey, pertama sekali bila kita tak berapa jelas. Okey. Pertama sekali bila kita ada pelantikan jualan, kita kena buat surat pelantikan jualan, authorization letter. Okey, itu benda pertama lah. And then bila kita buat authorization letter, kita save. Dia tak ada button submit dekat situ. Okey, dia tak ada button submit. Okey, saya buka tadi ni yang kita dah siap tadi ni kan. Alright, kita kan save tadi kan. Bila kita edit pun dia tak ada button submit. Dia hanya button void. Void ni maksudnya kita nak batalkan lah apa yang kita buat ni ataupun save. Okey, kita save. So, button seterusnya adalah bila kita menjual kepada pembeli dan kita adalah yang mendapat pelantikan tadi. Maksudnya ID ni adalah ID kita yang buat authorization sale. Authorization sale tadi tu, maksudnya kita boleh klik dekat more ni. Nampak tak? Dekat more ni, dia ada keluar kat sini offer letter. So, ingat tak tadi saya kata, kita boleh buka direct daripada form ataupun kita boleh buka daripada link sini. Kita hanya boleh buka link daripada sini sekiranya kita menjual rumah yang sama. Jadi kita just klik offer letter. Okey. Keadaan dia terus dia masuk, nampak tak? Tadi kan saya buat form baru, saya kena cari. Tapi kat sini kalau nampak saya punya arrow, saya punya tanda tangan ni ada jari ni kan. Nampak tak? Dia terus masuk. Saya tak pilih dah. Okey, berbanding. Kita cancel. Okey, kita ada penjual sekarang and then kita pun ada pembeli. Kita pun boleh buka dengan cara kedua. Kita klik booking form tadi ni. Kita klik new. Okey, kita nak buat satu borang yang dipanggil offer letter kan. So, kita klik offer letter. Alright. And then kita kena linkkan rumah yang kita dah buat pelantikan tadi tu. So, kita kena klik link tadi ni. Ini kalau kita yang buat form ni, dia ada link ni. Tapi bila ejen lain yang jual, sebagai ejen yang memegang penjual, you kena maklumkan dengan dia, okay, you masukkan kod authorization letter ni dekat sini. Okay, you kena masukkan. Nanti bila dia type, dia akan keluar. So dia just klik kat sini lah. Alright. Sekarang ni kena type lah. Kalau tak ada, memang kena type. Kalau kita yang buat, dia akan ada dekat bawah ni. Maksudnya yang belum dia punya kod ni yang belum disubmit, masih lagi dalam keadaan draft. Okey, kalau perasan ni ALS 00010. Kenapa saya kata yang belum disubmit? Ini adalah dua form yang dalam kolom draft tadi tu. Okey, ada dua je yang saya belum submit. Okay, kita klik booking form. Nampak tak? Ni 00010 dengan 00011. Okey. Ni dua je. Yang lain semua saya dah submit dengan saya dah buatkan. Inilah maksud saya kata tadi. Jadi mana borang yang kita dah buat draft tadi tu, kita boleh pilih. Contoh minggu ni kita dapat 5 authorization letter. So kita buat 5 tadi tu, dia akan duduk kat draft kan. Okay, bila kita ada pembeli, kita boleh pilih. Contoh sekarang kita ada pembeli daripada sini, kita nak buat offer letter, kita just klik sini. Okey, kita just klik more tadi ni. Macam saya kata tadi, kita tak payah lagi buat new. Kita just klik more, kita just klik offer letter. Automatik kita tak akan tersalah masuk kod. Nampak tak? Automatik kita tak akan tersalah masuk kod. Sebab kita mengambil daripada link authorization letter tadi tu. Alright, tapi kalau agent yang bukan membuat account, bukan memegang owner tadi tu, maksudnya contoh saya sekarang memegang owner Taman Kempas, tapi katalah Cik Usama yang menjual tu, Cik Usama, apa Cik Usama kena buat? Dia kena buat new, right? So saya cancel, dia kena buat new, right? Dia pergi kat booking form, dia pergi buat new,
and then dia kena buat offer letter, and then dekat link authorization letter tadi tu, of course dia takkan ada ni sebab yang buatlah saya. So dia kena masukkan kod yang saya berikan, ALS 00010. Benda ni yang saya kata tadilah. Okey, Muhammad Zain, jelas tak sekarang macam mana kita nak linkkan authorization letter dengan offer letter tadi tu? Dua keadaan, sama ada kita sendiri yang menjual, tim kita yang menjual, kita ada ID ni, ataupun tim lain atau ejen lain yang menjual, kita just bagi ID saja. Dan borang tadi tu dia akan duduk dekat, borang authorization letter tadi tu dia akan duduk dekat bahagian draft dahulu. Dan berapa banyak authorization letter yang kita buat tadi tu yang belum dijual, dia masih duduk di dalam draft. So sistem ni sangat-sangat membantu kita menyusunkan kita punya perjalanan bisnes kita ataupun urusan kita tadi tu. Jadi bila dah jual mesti ada offer letter. So offer letter tadi tu masukkan dalam authorization letter, dia akan duduk pada submit. Nampak tak? Ni maksud submit ni, maksudnya saya dah buat offer letter dan saya dah buat authorization letter. Ni adalah offer letter. Ini adalah authorization letter. Ini adalah offer letter. Jadi ini maksud saya, bila kita dah ada link kan tadi tu, kedua-dua tadi tu dia akan submit. So saya nak tunjukkan macam mana nak jadikan dia submit pula. Okey, faham? Catat. Okey. Macam mana nak jadikan dia submit pula? Okey, andaikan sekarang saya yang tim saya yang menjual, so kita ada buyer. So apa kita buat tadi? Okey, paling senang. Kita pergi klik je button tu. Okey, kita klik authorization letter tadi tu. Alright, ni tadi dah sign. Okey, dah sign kan? Okey, dah tak ada masalah untuk ni, kita dah duduk kat dalam draft. Okey, kita klik dekat more. Okey, kita tekan offer letter. So, kita tekan offer letter. Okey, everything dah ada dekat sini. So, kat sini kita dah masuk, dekat depan kita dah tak ada pening kepala, dah ada authorization letter. So, sales type kat sini dah okey. Offer letter, sebab kita dah klik link tadi, dah tak payah lagi kita tukar-tukar. Alamat pun dia akan synchronize masuk apa yang kita type tadi. Dah tak payah lagi buat dua kali. Kita akan synchronize. Cuma kita kena masukkan information yang tidak ada dalam form authorization letter. Jadi macam contoh sekarang ni, okey, jenis apa? Let's say sekarang tereh satu tingkat. Okey, listing nama pembeli. Okey, sekarang ni let's say saya letak nama, okey, kita letak nama Syamila lah. Okey, group besar pula. Okey, nama kena penuh nama penuh. Okey, IC number beliau. Okey, kita mula dengan, alright, ni IC number. Okey, contact number boleh letak, boleh tak letak. Macam saya kata tadi, button yang warna merah ni kena letak. Tak letak dia tak boleh save. Okey, so letak. Okey, contact, kalau tak nak letak tak apa. Okey, satu pembeli saja, kita masuk satu pembeli. Okey, nama owner tadi kita dah tak payah key in lagi sebab kita gunakan link. So dah senang. Nampak? Saya tak key in. Jadi apa yang kita dah masukkan tadi, dia akan masuk kat sini. Alright. Okay, so witness, untuk witness kat sini, untuk owner witness, dia akan mengikut kita punya authorization letter witness tadi tu. So kita dah tak payah key in lagi. Cuma sekarang kita kena key in purchaser witness sebab ni adalah offer letter. So kita kena klik kita sebagai witness. Alright. Kita sebagai witness. Okay, pricing pun sama. Kita dah tak payah isi lagi. Alright, dia akan follow sama macam yang tadi tu lah. Cuma sekarang ni kita kena isi kalau kita rasa kita perlu nak isi lah. Okay, contoh sekarang ni balance percent. Alright, so selling price 5,000. So tadi down payment kalau 3.18, balance dia some amount tadi lah. So kena letakkan persen lah. Okay, so kalau tadi 2% tadi kan, so 98. Okay, balance dia kita letak tadi 120 hari kan. Okay, ini saya rasa straightforward lah, kita boleh faham lah. Okay, apa yang kita dah type dekat dalam offer letter, dia akan keluar dekat sini. Okay, so interest late charges. Okay, kita tadi type dekat sana 8% kan. Okay, sini tak keluar, kita type lagi. Ada term tak ada. Okay, so possession maksudnya rumah tadi ni akan diserah tanpa ataupun dengan penyewa. So kita serahkan tanpa penyewa. Okay, sign before, let's say kita letakkan tarikh kat sini. Sign before, kita letak kat sini hari 12. Let's say sekarang 13 hari bulan 8. Okay, sign ni ada date kita letak 13 hari bulan 8. Okay, so kita save.
Okey. Sama macam authorization letter tadi, benda yang pertama yang akan keluar, okay, saya buang menu dia dulu. Sama macam authorization letter. Dia punya screen dia punya layout dia semua sama. Okey, pertama sekali ada dekat bahagian atas untuk orang yang nak sign. Okey, and then bahagian bawah kita boleh tengok contoh dia. Okey, contoh dia. Macam ni lah. Okey. So, saya kena complete kan send me. Sebab kalau saya tak complete kan, dia tak boleh submit. So, saya kena complete kan. So, okay, kita sekarang purchaser, kita letak Syamilah, kita forward, kita klik. Macam saya kata tadi, bila keluar warna biru ni, automatic dia dah save. So, kita pergi dekat percent charge tadi tu. Contoh sekarang ni, kita paste. Okay, ini adalah pembeli, purchaser. So, pembeli sign. Okay, so, bila pembeli buka, okay, so bahagian pembeli tadi tu adalah di sini. Di bahagian sini. Okay, di bahagian sini. So, kita suruh pembeli sign dengan confirm. Sama macam saya kata tadi. Okay, katalah sekarang S. Kita letak supaya kita boleh bezakan. Okay, nampak keluar S. Alright, dan dekat sini, pembeli pun boleh print. Okay, kalau pembeli nak print lah untuk dia nak baca, pembeli boleh print. Okay, so, bila dia dah sign, dia just beritahu, automatic kita akan update. Dia akan auto update dekat sini. So, kita pergi balik semula dekat form tadi tu. Kita pangkar. Okey, bahagian penjual pula kita hantar. Okey, sama. Kopi ada color biru. Kita hantar dekat penjual. Contoh, bayangkan sekarang ni penjual. Kita hantar kat penjual. Okey, send. Okey, penjual akan buka. Okey, penjual baca. Okey, penjual akan klik button confirm dekat sini. Penjual pula. Okey, penjual. Submit. Alright, nampak tak? Kolom bahagian penjual dekat bawah ni dah sign. Okay, penjual pun boleh print. Sama macam kita tadi mula kan? Right, lepas tu kita pergi balik semula form tadi. Kita pergi pada witness kita sendiri. Kita copy, kita pergi kat WhatsApp, kita hantar. Alright, kita paste. So, kita send. Kita buka link tu. Okay, kita just confirm. Okay. Submit. Alright, nampak ada. And then kita pergi lagi sekali, ambil link tadi tu, pangkar, kita ambil link untuk witness pembeli pula. Okay, kita tekan forward tadi, copy. Okay, pergi dekat WhatsApp, paste dan hantar. Okay, kita buka. Okay, confirm. Right. Okay, settle. Right, settle. So, kita pergi balik form tadi. Okay, kita pergi form tadi. Okay, nampak tak ada kan? Okay, refresh je lah. Refresh. Okay. So, dah ada semua. So, apa kita kena buat next? Alright. Sebelum tu, kita kena check dululah. Kita kena check. Okay, secara check macam saya kata tadi lah. Kita boleh print tadi tu ataupun kita tengok melalui sini. Alright, kita boleh print sebagai hard copy. Penjual boleh print, pembeli pun boleh print. Okay, everything dah okay, date semua ada, rent number semua ada, IC penjual, pembeli semua ada. Okay, apa kita kena buat? Okay, kita pergi dekat more. Okay, saya buat sekali lagi Apa kita kena buat? Ada button dekat atas tu, kita klik dekat more. More action. Okay, kalau tadi authorization cell, bila kita klik button more option tadi tu, dia ada link hanya void dengan offer letter kan. Okay, tapi kat sini dia ada button submit, nampak tak? Button submit. Okay, saya tak nak submit dulu, saya nak tunjukkan borang ni pergi ke mana kalau kita tak submit. Kita pergi kat e-form, kita pergi kat booking tadi tu. Okay, nampak tak? Dia dah masuk dekat sini, offer letter. Tadi kita buat adalah authorization letter. Tadi kita buat authorization letter. Sekarang kita buat adalah offer letter. Okey, nampak tak? Nama pembeli adalah Syamilah kan? Nampak? Cuma dia item kat sini purchaser atau tenant lah. Sebab tu penjual authorization letter tak keluar. So, apa kita kena buat tadi? Kita pergi dekat offer letter. Sebab yang kita belum selesai adalah offer letter. So, pergi balik ke offer letter. Klik ke offer letter tadi. Okey, ni offer letter yang kita dah sign tadi Alright. So, kita pergi more action, kita klik submit.
Alright, and then kita save. Okay, done. Okay, kita dah save. Oh, sorry. Dia tak done. Kalau dia masih save, dia crawl lagi macam ni, maksudnya ada lagi perkara yang kita tak isi. Kalau kita tengok kat sini, yang warna merah ni mesti wajib kita isi. Okay, tengok betul-betul. Biasanya saya hadapi yang dekat sini. Invoice 2 ni. Sebab invoice 2 ni, dia ada dekat offer letter tak ada item, tak ada column, dekat authorization tak ada. So, bila kita nak submit, kita kena check dekat sini, kita klik sama ada invoice ni nak pergi kepada co-agency ataupun vendor. Sekarang ni kita tak co-agency, kita klik vendor lah. Okay, so dekat sini kita juga boleh masukkan kalau ada co-agency saya back daripada atas kita back daripada atas. Alright, kita go satu-satu bila kita dah klik submit tadi tu, bila kita klik submit, okay, dia akan pergi satu tempat yang kita panggil kat sini confirmation submit. Tadi baru pergi submit, so ni sekarang pergi pada confirmation submit. Untuk kita save, kita dah boleh double check sekali lagi untuk sebelum kita submit. So kalau kat sini masih lagi silap, maksudnya memang kita careless lah. Sebab pertama kita dah check dekat offer letter, yang bahagian e-booking form tadi tu kita dah check sebelum sign. Dah sign dekat sini, kita boleh check lagi, kiranya ada kesilapan, kita boleh betulkan lagi dekat sini. Alright. So dekat sini ada satu kolom tambahan. Yang atas tadi tu sama, semua sama macam dekat offer letter dengan authorization to sell. Kolom tambahan dekat sini, adakah kita nak property ni ada co-agency. Okay, co-agency ni kita masukkan detail dia lah. Alright. Sebelum masukkan detail ni, dia pun kena sign satu co-broke letter yang ada dekat menu tepi tu. So di sini adalah data informasi yang kita masukkan untuk kita submit dekat bahagian sistem. Okay, invoice tadi tu yang saya kata biasanya berlaku dekat sini. Invoice ni yang akan kita kena klik dan kita tak boleh kosongkan. Kalau invoice tadi tu ada co-agency, kita nak bagi co-agency boleh, atau kita tak nak, kita just letakkan vendor landlord. Okay, referral dekat sini, contoh rumah yang kita jual ni ada referral yang kita nak bagi dan dia bukan ejen kita yang ada dekat dalam listing MAP lah. So kita boleh klik nama dia, kita boleh klik IC dia, kita boleh klik berapa persen yang kita nak bagi dekat dia. Dia akan convert dekat sini RN, and then bank apa yang kita nak bankingkan. Alright, account number dia. Automatically nanti bila kita submit, agent fees yang kita charge tadi tu, dia akan tolak daripada total tadi tu, dia akan terus dividekan terus. So dah tak payah risau. So kat sini pun sebenarnya satu tempat yang kita boleh bagi tahu dekat kita punya referral, so you lebih safe dengan MAP. Sebab you punya pembayaran tadi ni direct melalui MAP. So kalau dia orang cakap, apa bukti? Inilah bukti dia. Dekat referral info tadi ni. Okay, so baru kita save. Kalau tak ada referral, kita save, automatic dia akan masuk dekat detail sini. Kita boleh lihat, nampak tak? Okay, commission 15%. Okay, tak ada co-agency. Okay, attachment ada 2 attachment dekat sini. Satu authorization letter, satu option to purchase. Alright. Okay, so bila tengok note dekat bawah, has to submit. Okay, so kita pergi balik semula dekat form tadi ni, e-form, kita klik booking. Alright, nampak tak? Kedua-dua form tadi telah disubmit. So, dia link kan? Form ni telah disubmit, so form ni pergi ke mana? Okay, sebelum saya teruskan, ada yang tak faham tak? Dekat sini dulu. Ada yang tak faham tak? Macam mana nak key in? Apa fungsi dia? Ada nak tanya? Satu minit. Ada nak tanya? Tak ada? Okay, alright. Okay, mana form ni pergi? Okay, form ni automatic mengatakan yang kita telah berjaya close case. Maksudnya kita dah buat sale. So, kita pergi sales lah. Okay, kita pergi sales. Okay. So, nampak tak? Bila sale sekarang ni, kita nampak bahagian yang paling atas sekali ID kita. ID kita. Yang paling atas sekali. Okay.
Taman Kempas 500,000 yang tadi tu lah, status sekarang tengah pending. Nampak tak? Ini yang saya maksudkan tadi, apabila kita tak buat link kita tak buat link code tadi tu, okey, dia akan jadi double macam sekarang ni saya buat. Nampak tak? Jalan Laksmana. Dia akan jadi double. Jadi bila berlaku kat sini, nanti you all punya total sale pun akan menjadi double. Benda ni yang saya kata tadi lah. Kena make sure offer letter tadi tu masukkan kod authorization ATS yang berkenaan dengan property tadi tu. Jangan salah masuk, nanti dia lagi masalah. Biasanya salah masuk bila authorization letter dipegang oleh agent A, offer letter dipegang oleh agent B. Itu yang kadang-kadang kita akan kesilapan kat situ lah. Sebab tu kena make sure benda ni ada link. Tapi bila kita klik, dia akan link juga sistem tu. Kalau kita salah masuk, maksudnya data tadi tu tak sama. Macam saya kata tadi kan, kalau kita masuk offer letter, amount yang authorization letter yang sama, dia punya nama, dia punya alamat, semua betul. So kalau kita tengok salah, kita jangan proceed. Kita kena tukar balik semula authorization letter. Benda ni masuk offer letter tu kena hati-hati lah. Okay, so saya simpulkan macam ni. Alright, saya simpulkan macam ni Okay, boleh nampak tak apa yang saya sekarang tengah summarizekan untuk offer letter tadi ni. Okay, bila authorization letter tadi tu dibuat oleh agent A, dia akan menyimpan kod tadi tu. Okay, dia akan save, dia akan duduk dekat bahagian depan sekali yang kita punya booking form tadi tu. Dia akan duduk dekat draft. Dia tak boleh submit. Sebab authorization letter tak boleh submit. Dia kena link. Sebab tu dia kena convertkan kepada offer letter. Jadi dia duduk dekat save. Apabila agent A juga yang menjual rumah yang sama, just klik more action tadi tu, and then just klik offer letter, and then kita key in mengikut data yang ada daripada authorization letter. Kita dah tak payah lagi risau, benda tu synchronize. Kecuali authorization letter punya information salah, confirm offer letter punya confirmation punya data salah. Sebab dia synchronize daripada authorization letter. So kena pastikan authorization letter betul. So bila kita linkkan dengan, bila agent yang sama menjual rumah yang sama tadi tu, so hanya menggunakan more action, klik more action, and then offer letter, and then kita just submit, and then dia akan masuk dekat dalam bahagian sales dekat sini. So admin boleh tengok dekat sini untuk nak confirmkan dia adalah sebagai satu sale. So dia akan pergi yang kemudian sekali ni adalah macam mana kita nak masukkan receipt booking tadi tu. Ni yang kemudian ni nanti saya nak tunjuk lah. Okay, ini adalah untuk yang sama agent. Okay, bagaimana pula jika tidak sama agent? Okay, jika tak sama agent, dia akan duduk macam ni. Saya tak buka. Okay, tak apa saya ambil yang tak sama agent. Okay, yang tak sama agent, okay. Yang tak sama agent, katalah sekarang saya yang membuka authorization letter. Okay, saya simpan dekat bahagian draft tadi, ingat Okay, so agent yang B tadi ni, dia kena buka new offer letter, dan dia kena key in authorization letter yang diberikan oleh agent A tadi ni, and then proses macam sama, submit, and then dia boleh masukkan kepada attachment receipt. Okay, alright. So ada soalan? Tak ada, saya nak pergi. Okay, Zam, saya ada soalan. Boleh. Okay, what happen if the purchaser cancel the offer? Maknanya selepas dia bayar booking, and then suddenly dia cancel atas sebab-sebab tertentu lah. Mungkin reject ke, lower margin ke. Okay, itu soalan yang bagus. Sebab dia ada satu form lagi yang kita akan explain nanti. Okay. Saya simpan soalan tu Alright.
Nanti ingatkan saya kalau saya tak explain Okey, soalan yang bagus. So nanti tu ada satu form lain kita akan gunakan. Alright, so kita pergi kepada next adalah sales tadi kan. Bila kita klik sales tadi ni, macam ni kita nak masukkan booking receipt. Macam ni kita nak masukkan booking receipt. So kita klik dekat bahagian case yang kita dah buat tadi ni, baru kita buat tadi ni. Okey, next adalah yang menjual tadilah, offer letter tadi tu. Contoh sekarang ni Cik Usama yang menjual rumah tadi ni, so dia kena masukkanlah booking receipt yang customer bayar tadi tu. Okey, sekejap kalau CEO luar bawa buyer. Okey, tu nanti saya tengoklah. Okey, kita buat ni dulu so, nanti saya jawab siapa tadi tu. Saya nampak notification dia, saya kena buka message. Alright, so yang ini kat mana kita nak masukkan. Okey, saya back balik semula Okey, kita pergi kat sale. Kita pergi kat sale, kita klik case yang tadi ni. Ini adalah yang membuat offer letter contoh sekarang offer letter daripada ejen yang berlainan. So ejen yang berlainan tu kena masukkan receipt lah. Takkanlah yang ejen yang jaga vendor tu yang masukkan receipt. Jadi ejen yang dah submit tadi tu, dia kena masukkan receipt, dia klik case dia tadi tu. Okay, so klik case dia tadi tu akan keluar macam ni. Apa yang dia masukkan tadi tu semua ada dekat sini. Alright, so pergi kat bahagian atas kali ni, ada more action. So klik more action. Okay, bila klik more action, dia akan nampak semua ni. Agent, co-agency, attachment, receipt, payment voucher. Okay, kita nak pergi masuk receipt kan. Okay, kita pergi kepada attachment. Klik attachment. Okay, so klik attachment. Contoh sekarang ni saya akan masukkan receipt. Contoh sekarang saya masukkan satu receipt. Okey, ini receipt. Saya masukkan receipt 2021. Okey, saya klik open. Alright. Nampak tak? Bahagian bawah sekali ni has attached file. Receipt 2021 0812. Macam tu lah. Jadi benda ni dah di submit. Has attached, dah dimasukkan. So, apa kita buat? Just keluar je, dah tak ada apa dah. Itu je, masukkan. So automatic kat sini kita dah ada dah complete kita punya transaksi tadi tu. Sekarang kita tinggal tunggu loan lulus lah. Kita tunggu loan lulus. Ni adalah untuk sistem kita menerima pembeli dan untuk kita nak masukkan booking. Okey, apa yang saya cadangkan lah, apa yang saya cadangkan dekat sini untuk booking tadi tu kan, you all kena standby siap-siap lah. You all kena screenshot, kena standby siap-siap dekat satu folder. Jadi senang you all nak attachkan benda tu. Tak adalah nanti, sebab bila pakai handphone dia susah sikit. Sebab tadi saya dah try, bila pakai handphone dia banyak folder yang keluar tu. You all kena buat satu folder, letak situ, baru you all cari. Jadi dia agak complicated. Tapi kalau pakai laptop, senang. Pakai laptop senang. Okay, bila kita dah settle tadi untuk receipt tadi tu kan. Okay, receipt tadi tu kat mana kita nak ambil? Biasanya bila customer bayar booking, kita akan forward receipt tadi tu pada admin. Biasa saya akan hantar dekat Raihan, and then saya akan tunggu Raihan keluarkan satu receipt WhatsApp kat kita kan, tu by manual. Okay, so sekarang kita boleh ambil receipt tadi tu dekat sini, receipt tu. Jadi bila tadi kan kita dah buat sale kan. Okay, kita dah buat sale, kita kena masukkan receipt tadi melalui attachment kan. Kalau kita tak masukkan, receipt tadi tu tak masuk kat sini. Jadi bila kita dah masukkan, kita kena beritahulah kita punya leader, okay, everything dah masuk. So kita pun boleh double confirm balik sama ada receipt tadi tu dah hantar belum dekat bahagian bawah ni. Jangan letak receipt tak ada, lepas tu nanti kita check dekat receipt punya kolom, tak ada receipt, lepas tu kita bising. Tak ada. Rupanya receipt kita tak hantar kan. Receipt pembayaran open initial deposit tadi tu. Okay, jadi bila kita dah submit tadi tu, okay, kita klik dekat receipt tadi ni. Okay, nampak tak? Receipt ni adalah receipt yang dibayar oleh penama pembeli tadi tu. Nampak tak? Ni nama pembeli tadi tu. So bila kita klik, okay, bila kita klik dia akan keluar receipt tadi ni kan. So kita klik bahagian payment ni. Saya dapat balik. Kita klik print. Okey, terbuka. Tu receipt dia.
kita boleh forwardkan kepada pembeli kita tadi tu. Okey, saya back balik semula Maksudnya macam mana cara kita nak ambil dia tadi. Bila kita buka receipt ni kolom tadi tu, ini adalah salah satu customer saya yang dia dah bayar deposit, and then kita klik, contoh sekarang ni case lain tau, bukan case yang tadi. Sebab case tadi saya baru hantar, admin pun tak approvekan lagi benda tu. So bila kita klik tadi tu, kita klik kat voucher tadi ni, payment for invoice tadi tu, kita klik. Alright, lepas tu kita pergi, kita klik dekat more action. Sorry, bukan klik dekat sini. Kita dah masuk tadi tu, kita klik kat more action, kita klik print. Okay, dia akan masuk dekat sini. So bahagian tepi bawah ni, nampak tak? Dia dah download. Kita buka. Okay, kita boleh sama ada download ataupun kita boleh tak boleh share. Okay, kita just download, masukkan dalam kita punya folder, kita boleh share kemudian lah. Tapi ni cara untuk kita nak ambil receipt daripada sistem. Okay, ada nak tanya tak? Nak ambil receipt ni dulu? Tak ada Okay, saya pergi satu-satu dulu Takut nanti saya terlompat, nanti saya tertinggal benda yang penting lah. Okay, ni adalah receipt. Okay, once kita punya case tadi tu, bila kita nak tengok payment voucher kita kat mana, maksudnya case yang kita dah claim. Ni case kita dah claim lah. So agent payment dekat sini, status pending apa semua kan, kita pun boleh ambil dia punya payment voucher tadi ni. Sama macam receipt tadi tu, kita klik more action, and then kita klik print. Okay, kita buka yang kita download tadi ni dekat bahagian tepi tu. Okay, ni nama kita. So ini adalah payment voucher yang kita boleh guna pakai untuk kita punya macam slip gaji lah. Okay, jangan tengok lama-lama lah, malu saya. Alright. Okay, support document. Okay, saya nak pergi pada soalan sekejap Okay, kalau CEO agensi luar bawa buyer, mesti kita pakai OTP dia kan? Jadi, perlu ke kita buat OTP baru dalam ERP? Kalau co-agensi luar bawa buyer. Okay, sekarang ni maksudnya co-agensi jual rumah kita. Okay, kalau apa yang saya faham lah. Maksudnya ejen luar sekarang ni, kita COA dengan ejen luar. Maksudnya listing kita COA. Bukan listing dia. Okay, mesti kita pakai OTP dia kan. Jadi perlu ke kita buat OTP baru dalam ERP? Tak, dia hanya hantar kita yang dia sekarang ni COA dengan kita dengan COA letter tu. Baru-baru ni saya baru co-broke dengan Maxon. Pun benda yang sama ni lah, ni situasi dia lah, apa yang saya lalui. Okay, dia akan hantar saya OTP tadi tu. So dia bagi link, macam tadilah dia bagi link. So saya hantar dekat owner sign, so witness saya sign. Okay, lepas tu saya boleh print daripada situ, owner pun boleh print daripada situ. Dia yang prepare OTP tu. Then dia akan prepare satu lagi co-broke letter tu. Co-broke letter tu akan hantar kepada admin kita lah, kepada company. So company akan sign, so company akan forward balik dekat dia. Betul lah, maksudnya OTP tu kena pakai OTP dia. Okay, so saya dah selesai bab receipt, saya dah selesai bab payment. Receipt ni maksudnya pembeli bayar booking, payment voucher, commission kita yang dah kita terima, ada keluar payment voucher kat sini. Okay. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada, kita pergi kepada kejap saya nak check ada lagi yang tertinggal tak dekat booking. Oh, co-broke. Alright, so wait. Alright, booking form saya dah selesai. Authorization letter, rental tu samalah. Rental dia lebih straightforward lah. Dia sama condition dia macam tadi ni lah. Maksudnya bila kita submit, dia akan pergi pada draft dulu, and then dia akan link pada authorization offer letter tadi tu. And then baru dia submit, masuk dekat sales, kita masukkan receipt, and then kita just tunggu admin HQ untuk settlekan kita punya urusan tadi lah. Macam sekarang dia pending. Ni yang last tadi ni dia pergi convert yang tadi saya punya claim tadi tu. Maksudnya claim ni dah convert. Convert maksudnya kita punya case dah selesai lah. Dah bahagian sales dia dah selesai. So dekat sini dia akan masuk dekat mana? Dia akan masuk kat dashboard. Nampak tak? Commission kita tadi ni akan masuk kat dashboard. Kalau group lah. Okay, cuma si sale JDB tadi ni sebab ni adalah claim refund, dia bukan close sale, sebab tu dia tak masuk dekat sini. Ni adalah claim refund.
Okey. Kalau sale dia mesti akan masuk dekat sini. Okay, so saya pergi dekat Cobrok. Okay, Cobrok. Alright, tadi saya dah test buat satu Cobrok ni. Okay, sama macam biasa, kita kena buat satu form. Okay, dan kita buat dekat, bila kita buat Cobrok form, dia tak sama macam kita duduk dekat booking form tadi ni. Cobrok form dia tak akan duduk dekat kawasan authorization to sell, letter offer to purchase dengan rent. Dia tak akan duduk kat sini. So dia akan ada satu kolom lain. Lepas tu duduk dia pun dekat Cobrok letter. So kita kena buat benda yang sama. Okay, kita kena masukkan company, agent, harga, Cobrok rent tag, rent contact number, Cobrok, lepas tu company punya semualah dekat sini. And then dia akan jadi macam ni. Okay, so saya cancel. So dia akan jadi macam ni. Ni saya dah mudahkan. Okay, saya dah siapkan. Jadi dia akan keluar macam ni. Cobrok agreement. Faham tak? Okay, Cobrok agreement. Alright. Jadi apa yang kita perlu buat adalah dekat sini nanti admin, kita akan kena inform dekat admin. So admin HQ akan selesaikan urusan ni dan dia akan hantar email dekat Cobrok yang berkenaan yang kita dah masukkan tadi lah. Alright, tapi kita kena minta dia lah sebelum kita masukkan data-data ni, apa yang kita perlukan dia punya name card lah. Name card, kalau kat situ apa yang kita kena masukkan dekat dalam detail tadi tu, kita kena minta name card biasanya lah. Ini semua detail-detail. Okay, Cobrok very straightforward lah, straightforward. Cuma OTP macam saya kata tadi lah, OTP kalau kita yang Cobrok dengan dia tadi tu, kita kena buat lah. Kalau dia yang Cobrok, dia kena buat. Cobrok letter ni, siapa yang nak Cobrok dengan kita? So kalau dia Cobrok, macam sekarang kalau saya buat Cobrok letter ni, maksudnya saya menjualkan rumah beliau, menjualkan rumah agensi beliau. So saya kena buat option to purchase, dengan saya kena buat Cobrok letter. Offer letter tadi tu, option to purchase, offer letter samalah. Okay, Cobrok saya dah settle. So very simple. Cobrok dia straightforward. Okay. So saya pergi pada menu balik semula. Okay. Saya dah selesai almost daripada atas tadi tu. Kita tinggal dekat bawah lagi sikit ni. Okay, sikit je lagi. Hari ni kita balik awal. Okay, kita pergi pada support document. Okay, tak ada soalan Saya nak jawab soalan Syamila ni nanti. Okay, kita pergi pada support document. Okay, support document, kita ada masukkan satu form dekat sini. Form ni yang dipanggil mutual consent. Okay, mutual consent. So, mutual consent ni, kita klik form ni. Okay, form ni dia tak boleh edit dekat sini. Kita kena print. Kita kena download dan kita kena print. Okay, jadi saya just beritahu apa fungsi mutual consent tadi ni. Okay, apa yang Puan Syamila tanya tadi tu, inilah form yang kita kena gunakan. Okey, apabila kita telah mendapat pembeli, sebab tu penting pembeli tadi tu menandatangani offer letter. So bila dia dah menandatangani offer letter dan penjual pun akan menandatangani offer letter tadi tu sebagai acknowledgement, mengatakan rumah beliau telah ada pembeli yang menerima tawaran daripada kita tadi inilah dengan deposit initial deposit yang berkaitan. Okey, sekiranya dalam proses tadi tu tiba-tiba pembeli ingin membatalkan urusan tadi, so form ni kena guna pakai. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya tidak akan ada dakwa-dakwi di kemudian hari. Alright, sebab apa dekat sini form ni kalau kita tengok dekat sini kan, okey, borang ni adalah di antara vendor iaitu landlord dengan pembeli, okey, which duly signed the vendor atau which duly signed by the vendor, landlord and purchaser in the respect of above property terminate. Hereby terminate. Okey, maksudnya borang offer letter, nampak tak? Letter offer of purchase yang kita dah sign tadi tu, dia nak terminate. So borang ni yang guna pakai. Okay, jadi dekat sini the purchaser kena stated lah dekat sini yang ada amount RM tu kan. Okay, the purchaser here agree to accept a refund of earnest deposit of contoh sekarang kita tadi bayar 3.18%. Okay, tapi dalam tempoh tadi mungkin dalam tempoh loan tadi tu pembeli atau
pembeli tadi nak cancelkan urusan tadi tu, so kita kena stated masa pembatalan tadi tu kan, kita kena settle lah ikut persetujuan. Kalau kita nak refund penuh, refund lah penuh. Okey, ini bila keputusan untuk nak batalkan dibuat lah, so dia kena tanda tangan kat sini. Biasanya kalau macam kami akan maklumkan, okey, kalau pembeli yang nak cancel, deposit tadi akan burn. So bila dia kata dia nak cancel, dia kena sign borang ni lah, dia kena sign borang ni. Okey, so bila dia dah sign, dia sign, penjual sign, dia sign, so borang ni boleh diguna pakai apabila berlaku sesuatu ketidakpuashatian tentang deposit yang dibayar tadi. Contoh dia cakap, saya nak tuntut deposit tadi full kan, tak ada hitam putih mengatakan saya akan hangus deposit saya. So kat sini ada black and white. Ataupun penjual nak dakwa bila kes ni cancel, masa awal bersetuju, okey, deposit dah refund, tapi oleh kerana ada kadang-kadang bila ada kawan-kawan yang terlalu pandai ni, ada ejen lain yang cocok, dia kata kau boleh dapat balik semula deposit tadi tu. So benda ni melindungi kedua-dua pihak, termasuklah kita jugalah. Okey, Syamila, jelas tak fungsi borang tadi dengan soalan awak? Jelas faham. Lepas tu satu lagi, kalau macam tadi tu dalam proses kita masukkan detail dekat ATC tu kan, customer punya IC kita ada nak perlu tak masukkan ke? Perlu. Untuk IC perlu, cuma contact number je tak perlu lah. So tak, maksud saya dia physical IC tu. Oh, physical IC. Salinan IC. Yes. Kena tak attach kat dalam ni? Masukkan dekat dalam attachment bila kita nak buat pendaftaran bila loan dah lulus. Macam contoh attachment yang kita perlukan bila kita nak submit. Kalau dulu kita perlukan bukan draft SPA yang dah stamping tu, nak kita claim commission kan. So kita boleh masukkan dekat sale tadi. Bila kita nak claim commission kan, perkara yang penting adalah attachment ni. Kita boleh masukkan dekat sini. IC dengan receipt kita dah masukkan awal tadi, kita dah tak payah masukkan. Jadi bila kita claim commission, kita perlukan SPA yang dah stamping kan. Okey, SPA yang dah stamping tu boleh masukkan dekat sini. Soalan yang bagus lah. Faham jelas Itu dah adalah next bila loan tadi dah lulus. Agreement dah stamping. So agreement yang copy stamping tadi tu kita nak masukkan kat mana? Masukkan kat more action tadi tu, pergi dekat kes yang kita berkaitan tadi tu. Pergi kat kes yang berkaitan, kita masukkan dekat attachment. Itu yang part last lah maksudnya. Itu yang part bila masa dia bayar booking tu, tak perlulah kita nak attach. Sebab apa? Booking tadi tu kita attach booking receipt. Untuk attachment IC tadi tu, bila kita masukkan dulu pun boleh. Sebab apa? Benda tu tak ada isu pun. Yang penting dah ada kat dalam kan. Cuma bila kita nak claim commission tadi tu, kan dia perlukan IC, dia perlukan booking receipt, dia perlukan SPA yang dah stamping. Baru kita boleh claim commission kan. And then dia punya receipt pembayaran commission baki tadi tu, dia akan bayar dua kali. Satu adalah initial deposit, satu adalah balance deposit. Jadi initial deposit kita dah masukkan awal. Okey, IC kita boleh masukkan awal, tak ada isu. Okey, and then balance deposit, okey, bila dah lulus dia akan bayar balance deposit, kita masukkan lagi kat dalam ni. And then bila dah stamping, agent tadi tu kena masukkan stamping agreement tadi tu dekat dalam attachment tu juga. Then baru you punya claim tadi tu tak lambat. Everything dah in order tau. Tinggal nanti bos bila claim nak masuk, macam tu lah. Okay, thank you. Alright. Okey, ada soalan lagi? Saya nak pergi lagi satu yang dekat report tadi ni. Okey, ada soalan tak untuk keseluruhan tadi ni? Saya nak pergi yang last saja adalah report. Tak ada. Alright, so kita klik yang last kali ni adalah report. Okey, sebelum tu saya nak tanya, ada yang tak ada nampak support dokumen tak? Support dokumen ni pun dia sama macam co-broke letter ni. Baru company masukkan. Kalau tak ada kena login masuk balik lah.
support dokumen ni dekat mutual agreement tadi tu. Nanti coming soon akan ada banyak lagi support dokumen yang akan kami masukkan untuk memudahkan lagi urusan kita lah. Maksudnya kita nak lepas ni semuanya di hujung jari. Maksudnya walaupun 24/7 kita masih lagi boleh menjalankan urusan kita. Tak perlu tunggu besok untuk kita nak ataupun office hour kita nak dapatkan borang tadi tu. Alright. Okay, so kita pergi pada report. So bila kita klik report, apa yang kita nampak dekat sini adalah tentang commission summary, commission outstanding, personal sale, group sale, outstanding project sale, CP58, and then agent organisation chart. Alright, so kita pergi summary. So ni saya go through je lah slow. Apa yang kita nampak dekat sini, commission summary adalah commission yang kita dah claim, dia akan keluar dekat sini. So dekat sini kita boleh nampak lah apa yang kita dah claim tadi tu. Alright, ni adalah dia punya account bank apa semua. Kita boleh edit juga dekat sini kalau kita nak tukar lain bank. Tapi kena maklumkan dengan admin, sebab takut nanti admin still gunakan account yang sama. So kena maklum, saya dah tukar account, so saya dah update dekat dalam sistem. Okay, ni commission. Okay, commission outstanding. Okay, maksudnya kita dah claim tadi tu tapi belum lagi dibayar, ada masuk kat sini. So kita dah boleh nampak lah total commission kita yang belum diklaim. Okay, kalau sebelum ni kadang-kadang kita tak perasan tu, kenapa duit masuk, lepas tu kita tak tahu duit ni daripada mana, case yang mana. So kat sini the best part lah, maksudnya kalau sebelum ni contoh macam saya lah, bila kita ramai tim di bawah kita, and then bila dia claim tadi tu kan, kita kan ada overriding commission dekat situ. So overriding tadi tu yang masuk tadi tu kita tak tahu. So dekat sini maksudnya kita tahu. So overriding tadi tu siapa punya case kan, semua ada dekat sini. Okay, outstanding, and then personal sale. Okay, kita boleh tengok agent kita. Yes, this is the best part lah. Kalau kita tengok, okay, siapa yang buat sale. Ni yang saya dah update lah. Okay, siapa yang buat sale, siapa yang tak buat sale, berapa sale dia buat. Okay, semua kita boleh tengok kat sini. Dia punya personal sale. Maksudnya anda punya team lah. Kalau anda je seorang, anda boleh tengok anda punya sale lah. Kalau anda ada team, maksudnya anda boleh tengok team anda punya sale dekat situ. Dan kita boleh pilih juga pada bulan berapa, daripada bulan berapa ke bulan berapa. Kalau nampak ada kalender kat atas ni, kalau kita nak pilih bulan 7 punya record, kita pun boleh pilih bulan 7 punya record. Daripada 1 bulan 7, let's say kita pilih kat sini 1 bulan 7. Okay, kita klik 1 bulan 7 and then sehingga 31 bulan 7. Alright. Nampak tak? So ada satu claim je kat sini, ada satu case je. So kalau kita boleh tengok daripada bulan berapa ke bulan berapa. Alright. So group sale. Okay, ni group sale. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah sales ni bahagian commission untuk total group kita. Okay, ini adalah total untuk kita punya SPA kita. Cuma kat sini adalah group sajalah. Okay, outstanding. Alright, outstanding tak ada. Okay, ni adalah project personal, ni maksudnya adalah yang property rumah baru Okay, CP58 ni apa? CP58 ni adalah borang untuk kita declare cukai. Okay, maksudnya kat sini kita dah tak perlu lagi minta dengan company. Benda ni dah auto run dekat sini. Commission yang kita claim tadi tu, kita boleh klik. Contoh sekarang saya dah claim commission ni kan. Okay, yang latest sekarang ni yang ini. Bila saya klik, okay, contoh sekarang saya klik dekat bahagian button X tadi tu, yang bulat ni, kita klik. Alright, yang 4 segi, bulat pula. 4 segi tu, kita print. Dia tekan print, dia akan keluar dekat tepi ni So kita buka, automatik borang untuk kita taksir cukai tadi ni kat sini dah ada. Nampak tak? Dia macam e-form lah, EA form. Bagi tahun berakhir 31 Disember total, kat sini kalau keseluruhan tadi tu ada berapa case, dia akan jumlahkan lah total. Dia macam EA form, tapi dia cukai kan. Cukai CP58 lah kat sini. Okay. Alright, lepas tu agent organisation chart. Okay, kita boleh lihat dekat sini. Alright, kita boleh type. Contoh sekarang ni kita nak pilih, okay, ni adalah saya punya organisation chart lah. Okay, ni adalah organisation chart saya dengan team lah. So semua kat sini saya boleh tengok.
keseluruhan yang ada ID tadi tu kita boleh nampak kat sini, and then you all sendiri pun boleh klik. Contoh sekarang ni kita tengok team Laila. Okay, so Laila dia punya ni kat sini. So kalau you all ada agent di bawah you all pun boleh tengok you all punya agent, hierarchy punya agent dekat sini lah. Contoh kalau kita tengok kat sini lagi, Cik Usama. Okay, ni Cik Usama, right. Ridwan, okay, and then Cik Azan. Alright. Okay. Okay, so saya rasa tak ada apa-apa yang saya nak sampaikan lagi. So saya buka pada soalan. Kita habis pukul 11. Saya buka pada soalan. Atau ada yang saya tertinggal, yang ejen-ejen lain mungkin dah. Saya nak tanya lagi. Oh, okay. Siapa ni? Oh, okay. Boleh. Tanya. Tanya. Tadi tu yang total sales tadi tu, yang set commission kan? Report Hello? Report ke? Dengar tak? Dengar. Hello? Ya, dengar. Commission summary. Commission summary. Okay. Itu termasuk sekali dengan rental lah kalau ada kan? Ya. Commission Overall yang lah. kita overall yang kita claim. Projek, subsale, rental yang kita claim berdasarkan income dia mesti akan masuk sini. Maknanya Ya? Putus-putus lah suara. semua sekali lah. Dia pecahan lah. Maknanya dia campur semua sekali. Dia campur semua sekali, yes. Dia bukan campur semua sekali, maksudnya macam sekarang ni, okay, case by case lah. Okay, saya baru claim satu case ni. So ni case pertama lah. Nanti kalau ada case kedua, dia akan claim case kedua. Sebab bila kita klik, nampak tak detail dia dekat sini? So dia punya payment voucher, dia ada nombor payment voucher ni. PV2108 ni adalah untuk rujukan pembayaran dia kepada kita. So PV08002 ni kita boleh refer balik dekat payment voucher ni. Kalau kita klik payment voucher, nampak tak? Ni tadi tu lah 850. Okay. Syamila, Semua. ini commission summary ialah setiap case yang you buat, you claim. Dia akan tunjuk dekat situ. Case by case. Case by case. Tak kira you sales, rental ke projek akan tunjuk situ. Semua akan ada dekat dalam tu lah. Ya, summary case by case yang you claim, yang you dah success punya. Okay. Faham. Yang ini dah sukses, dah claim. Ini yang dah claim belum release, maksudnya commission outstanding. Ini yang dah release. Alright, ini yang belum release, tapi kita tengah dalam claim. Jadi kalau kat sini ada yang belum diriliskan tapi kita dah claim, dia akan masuk sini. Dua ni dia berkait lah. Okay. Ini adalah personal, ini adalah group, ini adalah outstanding. Okay, ini customer outstanding ni saya tak faham yang ini bos. Yang ini apa bos? Customer outstanding. Dekat bahagian report. Ini outstanding tu saya tengah clarify lagi. Nanti saya akan update lagi. Okay bos. Alright. Yang ini adalah projek lah untuk rumah baru. Okay, ini Sukai yang Mas cakap tadi. Ini adalah organisation. Alright. Saya rasa dah selesai. Apa sharing saya malam ni. Okay, lain-lain soalan? Ada lagi yang saya tertinggal soalan tak? Tak ada. Okay, lain-lain soalan? Macam mana saya nak masuk dekat saya punya ni? Bos, ada nak cakap apa bos? So far tak ada. Fazal closing kan Fazal? Hello, okay. So
So rasanya Cik Nizam dah cover semua topik yang berkenaan dengan 213 dan juga ERP. Jadi sekiranya mana-mana ejen yang masih muskil dengan persoalan tentang apps ni, boleh boleh tontonlah video yang akan kita share dalam YouTube nanti, InsyaAllah, ataupun boleh tanya pada ni lah, pada video masing-masing ataupun pada pihak admin ya. Okey, sekarang dah pukul 11 suku. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Nizam sekali lagi atas usaha beliau untuk master dalam 213 ni. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Sabtu ni dengan topik tentang undang-undang ya. Minta semua pihak sediakan sebanyak mungkin soalan yang berkaitan dengan undang-undang tanah. Kita akan banyak adakan Q&A pada hari tersebut, pada hari Sabtu ni, pada jemputan khas daripada pihak Guam. So saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Assalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam, terima kasih Cik Nizam. Sama. Selamat malam juga. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama. Assalam. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.